Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan ya marhaban Ramadan ya marhaban Ramadan ya marhaban Ramadan ya marhaban. Itu je lah Tok Sidang ingat. Tok Sidang nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua, mengucapkan takziah pada Tok Sidang, terima kasih banyak-banyak rumah. Ingat tak dulu Tok Sidang cerita pasal pesan Pak Ya? Ini antara benda yang Tok Sidang nak share dengan rumah semua lah. Okey, pasal hidup dan mati. Tok Sidang ada juga dapat komen kenapa nampak macam tak bersedia. Tok Sidang daripada kecil dah dia ajar kematian tu adalah pasti ya. Mati tu pasti kan. Maksudnya meninggal tu confirm akan meninggal. Tak buat macam mana pun tetap akan meninggal, betul tak? Jadi apa pokok ni banyak benar Yop. Ya Allah, dema ni menyediakan perut untuk sidang. Sikit dah lah. Muka awak dah tak nampak Yop. Apa dema ni? Awak pula, awak nak muka awak ni bagi je bunga Yop. Okey, Pak Ya je teman dalam hidup ni, dia akan bawa ke teman, hidup pasti mati. Dia akan bawa dengan teman, kalau aku pergi, aku nak cucu-cucu anak-anak aku yang kebumikan aku. Alhamdulillah hari tu, hari Sabtu, cucu-cucu dan anak-anak dia kebumikan dia. So maksudnya apa? Maksudnya ayah teman berpesan pada teman, kalau meninggal yang mesti kebumikan dia adalah anak-anak dengan cucu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Pak Ayah apa? Pak Ayah pesan, jangan tangisi pemergian aku. Kalau aku pergi, bersedihlah seketika, tapi jangan selamanya. Kenapa? Kerana yang hidup pasti mati. Untuk sidang, kita carry amanah dia, kita carry kasih sayang dia, tapi kita tak perlu bersedih selamanya. Takkanlah sampai bila-bila tak sedih. Tak payah. Tak payah. Itu untuk Tok Sidang. Untuk orang lain, Tok Sidang tak tahu. Apa Kumur punya pendapat masing-masing. Apa teman punya pendapat, bila dia meninggal, dia dah cukup happy kalau yang ke bumi tu anak dia dengan cucu-cucu dia. Itu je. Lepas tu dia kata apa? Sekali lagi Tok Sidang nak ulang, dia kata apa? Dia kata bersedihlah seketika, janganlah bersedih selama-lamanya, kerana yang hidup itu pasti mati. Bukan kata ayah teman. Teman pun besok jalan, anak-anak teman jalan, semua jalan. Jadi untuk geng Tok Sidang bermula dari ini, minda kita betulkan ya. Kalau nak ikut, tak ikut tak apa. Orang putih kata kena move on. Tu sebab bila dalam wall Mika, Hak, Sis, bila ada orang cakap, tak sedih ke? Tok Sidang bersedih. Sampai sekarang sedih, sebenarnya sedih. Ada masanya kadang-kadang tengah semayang terasa, kadang-kadang lalu depan rumah terasa. Tapi Tok Sidang tak akan carry benda tu selamanya. Cukuplah 3 hari yang memberitahu. Sebab apa? Sebab sayang kita, kasih kita bukan boleh orang beritahu. Kita yang tahu sayang. Kan? Kamu pun dah tahu kot. Kamu orang-orang Islam dia tahu bila mak bapak kita pergi, apa yang tinggal pada dia. Anak yang soleh, sedekah dia. Betul tak? Jadi bukan lagi tangisan, bukan lagi duduk macam celah tu menangis. Tak payahlah. Sedih tetap sedih. Teman ni cerita pun Tok Sidang dah sedih ni. Cerita balik dah mula rasa sedih kan. Sebab itu bila ada yang bertanya kenapa Tok Sidang nampak biasa tak sedih, itu yang diajar oleh ayah Tok Sidang. Tapi masa arwah ayah pergi, teman sedih, teman menangis. Masa teman mandikan dia, teman menangis. Masa teman kapankan dia, teman menangis. Masa teman sambut dia masuk dalam kubur, teman menangis. Masa teman balik rumah, teman menangis. Masa teman kepalakan tak majlis tali tak boleh buat dah. So teman lah buat kat rumah ni, rumah abang teman ni, rumah kampung teman ni, satu sederik ni, rumah ni lah, rumah abang, rumah ayah, depan ni surau. So kami besar dalam keadaan macam ni lah. Ayah bagi tahu benda-benda yang positif. Maksudnya kalau ada yang pergi di antara kita sedih lah, takkan tak sedih kan. Tapi jangan bawa sampai lama-lama sehingga merosakkan diri kita. Sebab ayah kita pun di dalam kubur tu tak nak rasanya. Kalau tak salah Tok Sidang, apabila perginya seorang suami kan, bila dia meninggal, dia pun doakan supaya isteri dia ditemani
dapat jumpa orang lain kan, supaya dia terus hiduplah, tidak mahu dalam kesesaraan, dalam kesedihan. Samalah menjadi Tok Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman makan dulu lah sambil berbual ya. Apabila mak bapak kita dia suruh bawa balik, bersedialah. Maknanya dah sampai dekat dah masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap yuk. Apabila diberitahu oleh Abang Temam, Tok Sidang lah, Sofian Yahya dah boleh ambil ayah, maknanya Temam dah reda. Kalau dah suruh ambil, maknanya udah dekat lah tu. Sampai pula rumah teman ni. Assalamualaikum. Bila teman sampai, teman uruskanlah bawa arwah ayah teman ke rumah. Buatlah sebaik mungkinnya. Walaupun teman tahu tak ada harapan, tapi teman tetap cuba untuk arwah ayah teman bernafas lama sikit lah. Jadi macam-macam lah, masuk gas apa semua kan. Semalaman tu teman dengan ayah teman, besok tengah hari kan, teman cabut cepat balik ke Kuala Lumpur untuk balik jumpa keluarga teman. Sebab apa? Sebab ni sis ni sedih, tak boleh nak balik sini. Sis nak balik, nak jumpa. Sis ni rapat dengan arwah ayah teman. Rapat sangat lah, rapat lah. Jadi untuk mereka-mereka yang tanya kenapa tak stay at home, itulah ceritanya. Teman balik untuk jumpa arwah ayah teman je. Sekejap je, sehari je balik. Dan menguruskan dia balik, ya, menguruskan dia balik. Dia keluar daripada hospital. Daripada hospital ke rumah tu bukan satu benda yang senang. Isi borang apa semua. Lepas tu teman macam balik. Jadi teman berdoa pada Allah supaya dia diberi kekuatan, diberi kesihatan, tapi tak sampai. Malam tu hari Jumaat, malam Sabtu sekitar pukul 1.10 ayah teman meninggal. Kobak lah dia. Teman cakap tak apa. Tak, sebab sedih sebab tak sempat jumpa ayah. Tak sempat jumpa ayah. Itu isu dia. Tapi sempat jumpa ayah masa ayah sakit dah. Masa masuk hospital. Zara dah. Cuma yang ujung-ujung. Jadi teman balik malam tu memohon pada Allah supaya diberi peluang dan ruang untuk bawa sis jumpa arwah ayah teman. Itulah kisah sebenarnya. Bawa anak-anak untuk kita uruskan jenazah. Bukan yang malam tu sebenarnya diorang nak jumpa datuk diorang, tapi masa yang Tok Sidang balik mula-mula tu tak boleh. Jadi Tok Sidang, jadi malam sama tu Tok Sidang telah membuat surat sedaya mungkin mengikut peraturan. Jadi ni Tok Sidang tunjuk. Kita share sikit. Ni. Ini surat doktor. Ini surat mohon kematian dia. Ini surat teman pada balai polis terdekat. Nampak tak? Komplit kan? Ini tak siap ada gambar arwah ayah lagi. Ini sekejap. Yang ini teman surat permit melintasi sebadan. Dan yang ni bertabah. Yang ni teman tunjuk. Kalau nak tunjuk sedih, tapi kalau kamu tak je, kamu tengoklah. Inilah dia. Arwah ayah teman. Macam mana sebagai menantu tak nak balik. Macam itulah. Baliklah. Kena balik. Jadi semua ni ada. Maksudnya teman bukan balik sahaja tau. Teman balik betul-betul kerana Allah Ta'ala nak bawa ke rumah teman, tengok menghadap arwah kalau sempat, tapi tak sempat. Jadi kami bertolak lebih kurang pukul 2.30 pagi daripada ni, berbekalkan ni lah surat yang teman tulis ni. Surat pada balai tak nekat. Balai tak ada keluarkan surat. Teman kena balik. Yalah, ayah awak meninggal, tak balik. Sekurang-kurangnya dah dapat menguruskan jenazah. Ya. Sekurang-kurangnya kita dapat, sebab kita tak boleh panggil orang-orang luar datang sebab kita PKP tak boleh. Tak boleh, jadi biarlah anak beranak yang uruskan jenazah, mandikan jenazah, kebumikan jenazah. Alhamdulillah semua benda tu anak beranak dengan anak saudara, dengan abang ipar, kakak ipar semua dapat buat. Semua family buat. Semua family buat. Kita tahlil pun satu family tahlil. So alhamdulillah lah. Sekurang-kurangnya walaupun si tak dapat bawa ayah daripada hospital balik ke rumah, tapi si dapat sempurnakan jenazah arwah. Ada dengan dia. Ada dengan dia sampai ke liang lahat tu. Cucu-cucu dia, anak dia yang tanam. Jadi kita orang rasa macam tak galak lah. Tak galak. So maknanya kalau kamu tanya kenapa Tok Sidang balik kampung sikit, inilah cerita dia. Jadi malam tu masa teman nak balik,
Teman sebenarnya Tok Sidang menghormati PKP arah kerajaan, sangat menghormati. Sebab itu teman tulis surat. Jadi masa teman nak balik, anak teman hak tak benarkan teman balik bersorangan sebab takut risau. Ini cerita yang benar semua, benar semata-mata. Jadi kata hak ginilah Papa, kita naik 2 kereta. Satu kereta 2 orang. Mika teman Papa, Hak bawa mama. Kata hak kita gamble lah Papa. Ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada. Maknanya apa? Tak ada kata bukan. Hak cakap kalau kata polis tak benarkan, satu kereta balik lah. Gamble. Balik. Kita pergi, kalau roadblock tak lepas lah kita nak beranak ni, Papa lah pergi seorang, saya bawa mama balik. Jadi sepanjang Tok Sidang drive tu, doa lah pada Allah, Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Tamim. Doa tu kot. Selawat, minta Allah permudahkan memang Allah permudahkan sampailah kita kebumikan sampai situ Tok Sidang nak mengucapkan terima kasih lah kepada polis yang menahan Tok Sidang. Tok Sidang cerita tu terang, sebenarnya demo pun bukan berat juga nak bagi ni, tapi mungkin bila Tok Sidang tunjukkan arwah demo pun cakap dengan teman, Tok Sidang jalan dulu. Okey, abang jalan dulu. Tapi kalau abang ditahan, abang mesti patah balik. Sebab untuk saya berkompromis lah atas budi bicara. Abang pergi dulu. Tok Sidang juga nak mengucapkan terima kasih kepada OCS, Sarjan Abu. Sarjan Abu Taman Melawati, sebab masa Tok Sidang sampai satu pagi tu, Tok Sidang beritahu dia, Tok Sidang nak kena balik juga ni. Dia kata, minta maaf Tok Sidang, memang tidak ada surat boleh dikeluarkan oleh balai. Tok Sidang faham. Walau macam mana pun dia kata, sebab pihak polis tak boleh ambil tanggungjawab. Kita faham, tapi dalam keadaan yang macam tertekan tau, kita orang macam mana mixed feeling lah. Macam mana, macam okey kita faham arahan PKP, kita faham, tapi dalam masa yang sama nak tengok muka arwah ayah tu buat kali terakhir. Nak cium arwah ayah tu, kalau cakap sedih, tapi bukan semua orang faham kan. Itulah sis pun tak apalah. Sis sedih. Sebab teman anak payah, teman strong. Sis ni sedih sikit lah. So maknanya lepas tu Sarjan Abu pun bercakap, tak apa bang, saya standby kat balai, apa-apa telefon. Saya tak cakap abang boleh lepas, kata Sarjan Abu, tapi saya bagi tahu abang ada maklum pada sini abang nak balik, dan kalau abang tak apa-apa jadi, abang patah balik. Itu kisah dia. Bukan Tok Sidang balik melanggar PKP tak. Tok Sidang tak ada niat pun. Tapi tak senang. Tak adalah dia terus nak bagi masuk, tak ada. Dia fikir lu, bincang-bincang lu. Sebab saya cakap dia, kalau tak boleh tak apa, kalau boleh alhamdulillah lah. Tapi kita ni manusia yang ada perasaan. Alhamdulillah lah, lepaslah kami ke Kuala Bari ni, kampung Tok Sidang. Ya, itulah kisah dia. Itulah kisah dia. So Tok Sidang tak kisahlah orang lain, tapi untuk geng Tok Sidang cerita ni special untuk geng Tok Sidang ni, untuk bercerita pada korang pasal apa yang berlaku. Jadi semua keluarga Tok Sidang dah ada di Kuala Bari ni korang. Kalau bukan Allah yang merancangkan, siapa merancangkan? Bismillah. Allah merancangkan. Dia tentukan lepas semua sampai di Kuala Bari. Sekarang ni udah ada masalah baru. Masalah teman yang baru adalah nak balik atau nak duduk Kuala Bari. Kalau teman balik Kuala Lumpur, balik tak adalah balik menyambut Ramadan ke. Teman pun tanya dengan anak-anak, kalau kita balik Kuala Lumpur ni, boleh lah, sampai ya. Tapi dari Kuala Lumpur balik Kuala Bari tak ada. Macam mana? Korang rasa macam mana? Balik Kuala Lumpur ke duduk Kuala Bari? Tok Sidang tak tahu apa keputusan macam mana nak buat, tak tahu. Tapi kalau teman duduk sini nak lanjut terus ke raya, maknanya apa? Maknanya sebulan lebih duduk sini. Siapa nak rumah tu? Adalah orang gaji, tapi ini yang dalam kepala Tok Sidang ni, sehari dua ni tengah fikir macam mana nak buat. Kalau tak balik, stay sini. Dapatlah berpuasa, dapatlah raya, tapi sebulan lebih duduk kampung ni.
Baju tak ada yuk. Seluar tak ada. Seluar kecil tak ada. Yelah boleh lah beli tak ada masalah. Tapi masa kami balik tu nak kata selai seminggang tak lah. Tapi bawa lah 1 baju, 2 baju, 3 leh baju. Lepas kebumikan arwah Tok Sidang punya ayah nak balik. Tapi dengarnya lagi ketat. Jadi terima kasih semua yang mengucapkan salam takziah.